Hai, saya Nur Hashimah. Tajuk kita hari ini, kepentingan komunikasi antara budaya dan kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, seperti yang kita tahu di Sarawak sahaja ada 28 etnik. Bererti kita ada 28 bangsa, 28 bahasa, 28 peradaban. Okey. Ada lagi bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu, bangsa-bangsa lain. So maksudnya Malaysia ni adalah satu negara yang kaya dengan pelbagai jenis bangsa. Berarti kita kena ada satu sistem di mana bagaimana kita nak menyatu padukan semua rakyat ni dengan kita belajar menghormati agama mereka, memahami penerimaan, itu sangat penting. Itulah kenapa di Malaysia diwujudkan. Contoh kalau macam di Sarawak kita wujudkan kampung budaya. Kampung budaya ni dia ada 28 etnik bangsa di dalamnya. Dia ada contoh rumah kediaman, makanan, pakaian, muzik, perkara-perkara yang berkaitan dengan agama mereka dan budaya. Perkara ni juga orang kata dia orang macam kerajaan buka untuk orang luar masuk, untuk turis, untuk pelancong luar masuk, untuk memahami. So bila kita tengok, oh rupanya budaya dia orang macam ni, oh benda ni tak boleh, oh benda ni sensitif. So kita tahu. Begitu juga bagaimana kerajaan menubuhkan dan membentuk sekolah kebangsaan, di mana dalam sekolah kebangsaan pun ada bercampur pelbagai jenis bangsa dan agama juga. Di Malaysia juga menerapkan contoh kan macam bila ada perayaan-perayaan Hari Raya, Deepavali ke, Chinese New Year ke, semua ada dibuka rumah terbuka Hari Raya, rumah terbuka Tahun Baru Cina, rumah terbuka Gawai, rumah terbuka Deepavali. Di mana ini adalah salah satu cara kerajaan untuk memanggil semua orang datang, berkumpul ramai-ramai, pelbagai bangsa dan etnik, bersatu padu. Dan contoh kalau macam Hari Raya, makanan yang dihidang pun macam rendang, lemang, ketupat. Kalau macam Hari Gawai pula dihidangkan ayam pansuh. So nampak kan apa jenis makanan, peradaban, cara berkomunikasi, semuanya ada di situ. Di sini kita boleh katakan kepentingan komunikasi sangat penting kerana ianya akan menjamin kesejahteraan dan keselamatan sesebuah negara. Ialah kalau dah macam, saya boleh terima rakan saya di tempat kerja berbagai bangsa. Tak adalah nak bergaduh, boleh makan sama, boleh kerja sama-sama, pergi sekolah pun boleh sama-sama, belajar sama-sama, tanpa perlu orang kata mempertikaikan kepentingan bangsa dan agama lain. Itulah kelebihannya komunikasi antara budaya kita dalam masyarakat di Malaysia. Lagi satu kita boleh tengok macam di Malaysia ni setiap agama, setiap orang, setiap bangsa boleh menerima, macam orang kata semua masing-masing nak menjaga hati kedua-dua pihak. Contoh macam dalam kita punya bahasa lah macam kalau dekat Sarawak, tetak tu kalau orang Sarawak kelakar. Macam satu benda yang kelakar tu yang dia ketawa. Tapi kalau macam bahasa kat Semenanjung pula, tetak tu apa? Tetak tu menetak, memotong, memenggal suatu benda. Wow, macam bahasanya menakutkan. Tapi kalau dekat Sarawak pula bahasa tu dia seronok untuk dia orang. Bagi mereka ada satu benda yang baik. So di sinilah saya boleh cakap kita kenalah memahami, kenalah mengetahui apa semua keperluan-keperluan yang melibatkan komunikasi ni, bahasa, budaya, agama ni yang saya selalu tekankan di dalam saya punya isu tentang komunikasi. Lagi satu macam sekarang tengok tak, orang walaupun orang Melayu, orang India ke, orang bangsa lain, dia orang nak masuk ke kelas Mandarin. Mandarin pula nanti nak belajar bahasa Melayu tradisional ke, contoh dekat universiti. Ada juga subjek pengajian Islam, tapi tak semestinya orang Islam yang mengambil subjek tu. Ada juga bangsa lain mengambil subjek-subjek yang macam tu. Inilah dinamakan memahami komunikasi di antara semua orang yang ada dekat Malaysia ni. Itu adalah contoh-contoh bagaimana inisiatif mengharmonikan negara kita ni. Sekian.